Baik, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini kita akan sedikit sebanyak berbincang berkaitan dengan COVID-19 dan juga hala tuju pendidikan kita. Baik, kita tahu COVID telah menyerang negara kita, telah menyebabkan norma kita berubah, menyebabkan sistem pendidikan kita banyak yang terpaksa ditangguhkan dan akhirnya kita berhadapan dengan satu kumpulan pelajar yang tidak dapat bersekolah hampir 1 tahun. Dan alhamdulillah baru-baru ni pihak KPM telah pun membuka semula sekolah dan akhirnya anak-anak kita insya-Allah dapat bersekolah mulai 1 Mac yang lepas dan kemudiannya akan disambung dengan kumpulan-kumpulan pelajar yang lain. Baik, apa yang boleh kita simpulkan hasil daripada hampir setahun kita melalui proses menghadapi COVID-19 dan juga pendidikan? Banyak yang kita boleh belajar sebenarnya daripada proses ini dan sejauh mana proses ini akan meningkatkan pelaksanaan pendidikan di negara kita. Dan kita harus memandang ke depan bagaimana untuk menghadapi sistem pendidikan kita supaya dia jadi lebih baik dan lebih bermanfaat kepada pelajar kita. Baik, untuk masa ini saya ingin membincangkan 3 perkara yang berkaitan dengan COVID-19 dan juga hala tuju pendidikan. Yang pertama sekali, COVID-19 dengan segala masalah dan juga bencana yang telah dibawa juga telah memberi kita hikmah tentang melihat semula kepada sistem pendidikan kita. Sejauh mana sistem pendidikan kita sebenarnya berada dalam keadaan yang baik. Dan walaupun telah dibuat kajian, telah dibincangkan berbagai seminar, kertas cadangan dan berbagai-bagai buku diterbitkan tentang hala tuju pendidikan, akhirnya yang mendidik kita ataupun memberi pengajaran kepada kita adalah peristiwa COVID-19 ini. Jika sebelum COVID-19 kita dapati sistem pendidikan kita selalu diwar-warkan akan menjadi satu sistem pendidikan yang smart education. Kita misalnya telah merancang sekolah bestari pada tahun 1996 untuk menjadikan sistem pendidikan kita ini satu sistem pendidikan yang berteknologi tinggi sesuai dengan perubahan masyarakat dunia dan global. Kita juga selalu mewawarkan tentang pelaksanaan sistem pendidikan berasaskan komputer. Kita selalu bercakap soal kurikulum abad 21 yang berteraskan kepada teknologi maklumat dan ekonomi dan juga selalu mewawarkan bahawa kualiti pendidikan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana sistem pendidikan kita akan mengadaptasi teknologi maklumat, komputeran, digitalize dan sebagainya. Dan akhirnya COVID-19 ini mengajar kita bahawa hakikatnya di bawah sana, di lapangan, di sekolah-sekolah, di kalangan guru-guru, pelajar, bahawa sebenarnya kita, sistem pendidikan kita tidak bersedia untuk melaksanakan satu sistem pendidikan yang benar-benar berteraskan kepada teknologi maklumat dan digital. Inilah hasil yang boleh kita nampak sehingga setahun kita melalui masalah ini. Kita tidak bersedia. Dan apabila kita membuka semula sekolah, kita seperti kembali kepada zaman ataupun era sebelum wujudnya COVID. Kita kembali kepada satu pemikiran bahawa sistem pendidikan tradisional adalah pendidikan yang terbaik. Walaupun mungkin kita tidak bersetuju, tetapi amalan kita, pemikiran kita, perancangan kita sebenarnya sedang menuju ke arah mewujudkan ataupun mengukuhkan semula sistem pendidikan tradisional yang sebenarnya sebelum COVID itu kita cuba nak tinggalkan. Itulah yang berlaku pada hari ini selepas sekolah dibuka semula. Kita juga tahu selain pada infranya tidak mencukupi, internetnya tidak boleh sampai ke seluruh pelosok negara dan semua sekolah.
pelajar-pelajarnya tidak memiliki peranti ataupun gadget yang cukup untuk belajar. Yang kedua, kita juga tahu bahawa sistem keguruan kita, latihan perguruan kita sebenarnya tidak pernah disediakan untuk mengajar pengajaran dan pembelajaran seperti PDPR. Apa yang berlaku adalah kita telah mengambil semua amalan-amalan tradisional secara bersemuka dan kita masukkan ke dalam sistem ataupun dalam konteks PDPR dan akhirnya kita laksanakan dan akhirnya kita nampak sendiri betapa tidak kesannya kaedah PDPR menggunakan komputer, digital, peranti dan sebagainya. Dan akhirnya semua pihak, kementerian, ibu bapa, guru-guru, pelajar sendiri dan ahli akademik juga bersetuju bahawa pelaksanaan PDPR tidak berkesan sepenuhnya. Hakikatnya bukanlah kaedah itu yang menjadi isu ataupun masalah, tetapi bagaimana cara ataupun pendekatan kita menggunakan PDPR itu yang menjadi masalah. Apabila kita meletakkan ataupun menggunakan kaedah-kaedah lama, kaedah-kaedah tradisional yang bersemuka di dalam amalan PDPR, barang pasti tidak akan berjaya dan menepati apa yang seperti yang diharapkan dalam pendidikan PDPR. Latihan keguruan kita tidak pernah bersedia tentang perkara itu. Itulah hakikatnya dan sepatutnya institusi pendidikan, institusi latihan keguruan mula mengambil peluang ini untuk meningkatkan, memperkasakan sistem latihan guru dalam talian. Mendidik dan memberi kemahiran kepada guru-guru tentang teknologi pembelajaran berasaskan dalam talian. Menyediakan guru-guru kita dengan pedagogi dalam talian dan melihat bagaimana pedagogi ini dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran mereka. Yang ketiganya, kita tahu juga bahawa pelaksanaan didik TV tidak begitu berjaya walaupun masih di peringkat awal. Kita sudah dapat melihat rona-rona kegagalannya kerana dia tidak menyediakan satu platform yang berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kita membayangkan didik TV ini sebuah TV pendidikan yang dapat menggantikan ataupun menambah baikkan amalan pengajaran dan pembelajaran PDPR. Tetapi malangnya bila kita menonton didik TV KPM ini, kita dapati ia adalah satu program ataupun pendekatan yang tidak begitu menyeluruh dan tidak begitu meyakinkan kita bahawa didik TV KPM ini mampu untuk menjadi ganti kepada pelaksanaan PDPR. Sebab itulah KPM akhirnya terpaksa membuka semula sekolah pada 1 Mac, 8 Mac ini untuk sekolah rendah kerana mereka juga tahu bahawa pelaksanaan didik TV KPM ini tidak akan menjanjikan satu kaedah pengajaran yang berkesan sebagaimana juga kegagalan dalam PDPR. Akhirnya kita dapat lihat bahawa pelaksanaan PDPR dan juga didik TV ini tidak sampai kepada matlamat sebenar untuk menjadi satu platform pengajaran dan pembelajaran yang sangat berkesan untuk pelajar-pelajar. Itulah hakikat yang sedang kita hadapi sekarang kerana kita tidak mempunyai kemahiran dalam melaksanakan amalan program TV pendidikan. Itulah masalahnya dan itulah keadaannya. Kita melaksanakan didik TV KPM itu dalam keadaan yang sangat tergesa-gesa sebab kita tidak mempunyai kepakaran itu. Kita tidak mempunyai kandungan program dan akhirnya apa yang dilakukan adalah menempel ataupun menambah ataupun memakai apa yang sedia ada sekadar untuk melaksanakan program didik TV KPM dan ia sebenarnya tidak memberikan banyak manfaat kepada pelajar-pelajar terutamanya pelajar di kawasan pedalaman. Jadi tidak ada pilihan lain sebenarnya, kita terpaksa juga membuka sekolah kerana sistem pendidikan kita pada hakikat sebenarnya tidak bersedia dari segi pembelajaran dalam talian dan juga kita juga tidak bersedia dari segi menyediakan program-program televisyen yang berkualiti untuk didik TV KPM. Jadi pada masa depan ini menjadi satu pengajaran yang besar kepada kita
bahawa kita sebenarnya berada dalam keadaan yang tidak begitu memuaskan dari segi penyediaan pembelajaran dan juga penyediaan pendidikan untuk anak-anak kita. Berpuluh tahun lamanya, bermula daripada 1996, kita bercakap soal pembelajaran menggunakan internet, pembelajaran menggunakan komputer, pembelajaran digital. Selepas hampir 30 tahun, kita masih tidak bergerak begitu jauh daripada pembelajaran secara tradisional. Inilah keadaan sistem pendidikan kita pada hari ini. Sebab inilah perkara yang selalu dibincangkan oleh banyak pihak daripada kerajaan, guru-guru, pegawai-pegawai, kementerian, para ahli akademik. Selalu membincangkan soal ini dan sering terpapar di media-media isu tentang hala tuju pendidikan ini. Tetapi apa yang kita dapati sekarang, semua ini belum lagi merupakan satu hala tuju yang jelas kepada sistem pendidikan negara. Kita mengharapkan sebenarnya apabila PDPR dapat dilaksanakan, ia dapat diteruskan, ditambah baik dan benar-benar mengisi makna pembelajaran dalam talian. Kita juga sebenarnya mengharapkan didik TV KPM diteruskan dan ditambah baik sesuai dan sejajar dengan makna TV pendidikan. Dan kita juga mengharapkan amalan pengajaran dan pembelajaran bersemuka ditambah baik sejajar dengan maksud dan tujuan menjadikan pembelajaran dan pendidikan kita benar-benar berabad 21, benar-benar untuk melihat perubahan dalam kemenjadian pelajar dan benar-benar untuk melihat sistem pendidikan kita menawarkan kualiti yang terbaik untuk anak-anak kita belajar bagi mereka mengharungi kehidupan mereka pada masa depan yang lebih mencabar, lebih kompetitif dan bersedia untuk menjadi pemain di peringkat dunia, bukan lagi di peringkat negara kita. Itulah harapan kita sebenarnya berkaitan dengan sistem pendidikan, dan COVID-19 di dalam bencana yang dibawa juga memberi hikmah kepada kita untuk menilai semula sejauh mana sistem pendidikan kita bersedia berhadapan dengan generasi ini dan juga generasi masa depan. Terima kasih. Jumpa lagi.